Stadium ini Akademi Bola Sepak Kebangsaan Mokhtar Dahri di Gambang. Kita sebentar nanti akan menyaksikan perlawanan akhir kejohanan bola sepak Prayu Cup 2023 edisi yang ketiga. Pertemuan di antara pasukan Akademi Bola Sepak Mokhtar Dahri menentang pasukan Bola Sepak Universiti Malaysia ataupun MUFT. Cuaca di Gambang hari ini kelihatan agak sedikit panas. Kita mengharapkan keadaan cuaca ini akan terus ke sebelah petang untuk kita menyaksikan perlawanan yang menarik. Perhitungan di antara dua pasukan akademi terbaik di negara kita. Perlawanan di antara Akademi Mokhtar Dahri menentang pasukan Bola Sepak Universiti Malaysia MUFT di jangka sengit. Permukaan padang di Akademi Bola Sepak Kebangsaan Mokhtar Dahri begitu baik sekali di padang utama. Dan ini adalah senarai 4 pasukan dalam kumpulan A. 8 pasukan mengambil bahagian. AMD dan juga pasukan MSN Terengganu mengakhiri cabaran di tempat 1-2. Untuk AMD muncul juara kumpulan A. Dalam saingan kumpulan B, MUFT muncul juara kumpulan B. Ianya diikuti oleh pasukan Akademi Bola Sepak Mutiara Impian di tangga yang kedua kumpulan B. Bagi laluan ke peringkat akhir, di peringkat separuh akhir, AMD menewaskan Mutiara Impian 7-0, manakala MUFT menewaskan pasukan Majlis Sukan Negeri Terengganu, pasukan Akademi Majlis Sukan Negeri Terengganu dengan 4-0. Jadi, begitulah laluan yang telah membawa pasukan AMD dan juga MUFT. Dan perlawanan akhir kali ini merupakan pertembungan yang ketiga secara berturut-turut untuk kedua pasukan berentap di perlawanan akhir kejohanan Prayu Cup, di mana dalam 2 edisi terdahulu Prayu Cup, piala yang semakin menjadi pemburuan pasukan-pasukan Akademi Bola Sepak di negara kita. AMT merupakan juara edisi 2021 dan juga edisi 2022. Piala Prayu Cup merupakan piala pusingan dan inilah piala yang dikatakan tadi merupakan piala yang mau dimenangi oleh pasukan akademi. Dan tahun ini menyaksikan 8 pasukan dibahagikan kepada 2 kumpulan. Dan akhirnya menyaksikan pasukan AMD menentang MUFT di perhitungan final. Hadiah bagi pasukan yang akan muncul juara di samping piala pusingan, mereka akan menerima hadiah berjumlah RM10,000 ataupun bernilai RM10,000, tempat kedua RM8,000. Manakala pasukan yang menduduki tempat ketiga dan keempat, tempat ketiga RM6,000 dan tempat keempat RM4,000. Dalam saingan tempat ketiga dan keempat, kita menyaksikan pasukan MSN Terengganu menewaskan Mutiara Impian dengan 3-0. Beritahu kat dia anytime boleh walk in Okey. Tapi yang dia tak keluar video. Saya cerita dia. Okey, 3 on. Kedua pasukan kelihatan sudah pun bersiap sedia untuk dibawa masuk. Bagi kita menyaksikan sebentar nanti final 2 akademi terbaik dalam saingan edisi 2023. Akademi Bola Sepak Mokhtar Dahri AMD yang akan menentang MUFT. Bagi pasukan Akademi Mokhtar Dahri, keputusan dalam saingan di peringkat kumpulan menyaksikan mereka mencatatkan kemenangan pertama 3-1 ke atas MSN Terengganu.
Pada perlawanan kedua, mereka menewaskan Penang Panthers 3-0. Dan pada perlawanan ketiga peringkat kumpulan, mereka membelasah pasukan Felda, Akademi Felda dengan 8-0. Okey, standby. Anytime boleh jalan. 3. Di peringkat permulaan bagi pasukan MUFT pula, perlawanan pertama menyaksikan mereka menang tipis 3-2 ke atas Mutiara Impian, kemudian menewaskan pasukan Akademi JDT 4-1, Anytime boleh jalan. dan pada perlawanan yang ketiga pasukan MUFT menewaskan Sime Darby dengan 3-1. Hanya menunggu isyarat untuk Okey, boleh jalan. bendera FIFA yang akan bendera fair play yang akan mendahului perarakan masuk pemain dan juga pegawai pasukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat datang dan selamat menyaksikan perlawanan akhir kejuaraan bola sepak Pramuka Dari Akademi Bola Sepak Mokhtar Dahri, saingan final kejuaraan Prayu Cup bagi merebut Piala AMD, Piala Prayu Cup di Akademi Bola Sepak Mokhtar Dahri sudah pun semakin dapat dirasakan. Dan kelihatan di sana dua pasukan akademi terbaik di negara kita dalam saingan Prayu Cup ini sudah pun bersedia untuk memulakan aksi perlawanan final. AMD turun dengan jersey serba merah mereka, dan kalau pasukan MUFT turun dengan jersey merun gelap mereka. Dan sebentar nanti para pemain akan diperkenalkan kepada Dave kehormat ataupun tetamu kehormat. Persatuan Bola Sepak Malaysia, tuan-tuan yang hormati sekalian, selamat datang untuk sama-sama kita menyaksikan perlawanan akhir yang akan berlangsung sekarang ini. Kejuaraan Prayu Cup semakin mendapat perhatian dan kita harap pada edisi yang akan datang lebih banyak akademi akan dapat menyertai kejuaraan ini. Kita ikuti terlebih dahulu lagu kebangsaan negaraku di Akademi Bola Sepak Mokhtar Dahri di Gambang, Kuantan, Pahang. Kita teruskan dengan lagu Pramuka. Ayo berikan penguatan juga. Boleh nyanyi bersama. Dan sebentar nanti lagu kejohanan, lagu tema kejohanan Prayu Cup akan dimainkan. Kami diajar
Demikian tadi lagu tema Merayu Cup untuk menghangatkan suasana perhitungan final kejuaraan Merayu Cup 2023 di antara pasukan Akademi Bola Sepak Mokhtar Tahri Berjersey Merah menentang MUFT pasukan bola sepak Universiti Malaysia. 4 pegawai yang bertugas pada petang ini adalah pengadil Ismail Saidi, penolong pengadil 1 Muhammad Fadli Abdul Jalil dan penolong pengadil 2 Muhammad Zulahi. Pegawai keempat perlawanan adalah Muhammad Zakri Hamid. Penilai pengadil Abdul Qadir Abdullah, bekas pengadil kebangsaan yang berwibawa. Dan sebentar nanti para pemain akan diperkenalkan kepada tetamu-tetamu kehormat, diketuai di sana oleh Datuk Dr. Pekan Ramli yang merupakan tenaga penting pengarah projek bagi kejuaraan ini, yang berusaha Datuk Dr. Pekan Ramli bersama dengan pengarah bahagian bakat dan juga pembangunan wanita di Majlis Sukan Negara Malaysia, iaitu yang berusaha Encik Muhammad Safrul Saha Yusof. Turun ke Gambang pada petang ini adalah penolong Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia yang berusaha Encik Rosman Haji Muhammad Ibrahim. Dan turut berada dalam rombongan Dev kehormat di bahagian bawah itu adalah Encik Harun Arif yang merupakan Ketua Sekretariat bagi peluncuran Merayu Cup 2023. Datuk Dr. Pekan Ramli, pengarah projek Merayu Cup, berhasrat agar edisi yang ketiga ini dapat melahirkan pemain-pemain yang berpotensi untuk membawa cabaran pasukan muda di negara kita. Dan kejuaraan ini juga merupakan kejuaraan yang membuka peluang dan ruang kepada pemain-pemain yang berminat untuk menyambung pengajian di IPT. Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA menyediakan peluang belajar kepada atlet-atlet sukan bagi menyambung pengajian melalui laluan khas atlet yang diwujudkan oleh pihak kerajaan. Bagi mereka lepasan SPM tahun semasa atau bukan tahun semasa, kategori permohonan boleh menggunakan kelaikan sijil pelajaran Malaysia tahun semasa dan bukan tahun yang sama untuk meneruskan pengajian. Namun kekuatan ataupun kelebihan dalam acara-acara sukan khususnya akan diberi perhatian oleh Institusi Pendidikan Tinggi Awam Negara. Ayo berikan tepukan jempol kepada AMD Berjersey Merah dan juga pasukan AMD pada petang ini di bawah bimbingan jurulatih mereka Fauzi Kasim akan menggunakan formasi 4-3-3, manakala pasukan MUFT dengan formasi 4-1-4-1 melalui jurulatih mereka Rizwan Abu Shah. MUFT menurunkan penjaga gol Arif Danish Saifuddin. Dua centre back mereka adalah Ahmad Taufik Lokman, Hisham Sazali, back kanan Danish Alif dan back kiri Zaim Iqbal. Faris Izzat akan diletakkan di bahagian tengah
Dia merupakan playmaker utama untuk MUFT. Semanakala Abdul Rahman Daud, bekas pemain Akademi Mokhtar Dahri pada satu masa dahulu, iaitu di edisi kejohanan tahun pertama, akan bertindak selaku top striker untuk MUFT. Bagi pasukan AMD, jurulatih mereka Fauzi Kasim menurunkan Syazrul Haziq selaku penjaga gol. 4 pemain di bahagian benteng adalah Mulia Hairi, Tuan Afif Iman, Nazwi Hakimi, Ahmad Daniel Razali di back kiri, Afiq Danish kapten pasukan di bahagian defensive midfielder untuk pasukan AMD, manakala Danish Iskandar dan Nur Irfan Mosbi akan bertindak selaku 2 attacker midfielder. 3 pemain di bahagian depan untuk pasukan bimbingan Muhammad Fauzi Muhammad Kasim ini adalah Aiman Amsyah, Daini Mat Isa, penjaring kedua terbanyak kejohanan dengan 5 gol, dan juga Zainur Hakimi selaku sayap kiri. Tumpuan pasti terarah kepada pemain berjersey nombor 29 bagi pasukan AMD berjersey merah itu. Kita ingin melihat apakah pemain ini, Daini Mat Isa, pemain yang dilihat memiliki potensi untuk menjaringkan gol dalam perlawanan akhir ini melalui keupayaan skill yang beliau miliki. Daini Mat Isa, striker muda berusia 17 tahun, akan melakukan sepak bola untuk pasukan AMD di sebelah kiri. Terima kasih kepada anda yang bersama kami dalam siaran secara langsung perlawanan akhir Prayu Cup 2023. Jadi sudah bermula final Prayu Cup 2023 di antara Akademi Bola Sepak Mokhtar Dahri menentang pasukan bola sepak Universiti Malaysia di stadium ini AMD di Gambang, Kuantan. Kedua pasukan mencatatkan laluan bertenaga mereka tanpa tewas untuk ke peringkat separuh akhir. Permulaan yang nampak berhati-hati dilakukan oleh AMD di sana. Abdul Rahman Daud, striker pasukan MUFT berjersey nombor 7. Dia telah menjaringkan 2 gol di kejohanan ini dan merupakan penjaring terbanyak pada edisi pertama. Ini adalah final kali ketiga di antara kedua pasukan sejak kejuaraan pertama 2021. MUFT menyusun serangan di sebelah kanan. Satu gerakan awal diatur di sana oleh pemain nombor 15, Muhaimin Nur Azri. Abdul Rahman membuka hantaran ke sebelah kiri namun gagal untuk dikawal oleh Alif Irfan. MUFT nampaknya mula menghadirkan tekanan. Gerakan berjaya dipatahkan. 45 minit di separuh masa yang pertama merupakan tempoh yang perlu diisi dengan jaringan oleh kedua pasukan. MUFT ingin menebus kekalahan 2 kali di final kejohanan ini kepada AMD. Jika dilihat dari segi keupayaan ataupun pengalaman, mungkin kita akan melihat pasukan MUFT memiliki ramai pemain-pemain yang berpengalaman. Namun AMD berjersey merah, gabungan pemain-pemain di bawah usia 19 tahun. AMD mengatur gerak di sana. Gerakan masuk dalam kawasan penalti, bahaya untuk MUFT. Satu percubaan awal dilepaskan di sana.
Mereka melakukan satu serangan pantas setelah menyaksikan 2 minit pertama MUFT mengasak ke kubu AMD. Dikawal di sana oleh Faris Izzat. Cantik hantaran bola tinggi Faris. Mohaimin gerakkan ke sebelah tepi. Zaim di sana. MUFT menjaringkan 14 gol secara keseluruhan di kejohanan Merayu Cup bermula dari perlawanan peringkat kumpulan hinggalah ke peringkat separuh akhir. Manakala pasukan AMD menjaringkan 21 gol. Satu jumlahnya agak besar pada saingan kali ini. Sambil itu pemain nombor 6 MUFT Alif Irfan, pemain sayap kanan, mengalami sedikit kecederaan di sana. Rawatan diarahkan pengadil agar diberikan di luar padang. Jadi MUFT beraksi dengan 10 pemain, namun mereka memiliki kelebihan melalui lontaran ini. Satu lontaran bertenaga nampaknya. Faris, dia melambung semula dalam kawasan penalti. Tangkapan pertama dari penjaga gol AMD setelah permainan berlangsung hampir 5 minit ini, Shazrul Haziq. Hantaran ke sebelah tepi mencari Aiman Amsyah. Namun agak jauh. Aiman Amsyah, pemain sayap kanan AMD, turut menjaringkan 1 gol pada saingan peringkat kumpulan lalu. Mohaimin, gerakannya cuba mencari Alif Irfan tadi. Setelah melihatkan aksi kedua pasukan di peringkat kumpulan, rasanya peluang yang dimiliki ataupun kekuatan nampak agak seimbang dimiliki oleh pasukan Akademi Mokhtar Dahri, AMD berjersey merah dan juga MUFT ini. Satu hantaran terus kepada penjaga gol Shazrul Haziq. Belum ada percubaan yang benar-benar bahaya dilakukan oleh kedua pasukan. Belum ada lagi sepakan penjuru memihak kedua pasukan setelah permainan berlangsung 6 minit. Kelihatan tadi Fauzi Kasim, ketua jurulatih AMD, beliau menzahirkan rasa gembira melihat keyakinan yang ditunjukkan oleh pasukannya. AMD mengasak di sana. Mudah dikeluarkan oleh Ahmad Taufik Lokman. Pantas Kapten pasukan AMD Afiq Danish menutup ruang yang cuba mau dicari oleh Khairil. Kelihatan sebahagian dari para penonton, kebanyakan mereka adalah ahli keluarga para pemain yang beraksi pada final hari ini. AMD berjersey merah turun untuk mempertahankan kejuaraan mereka, sambil MUFT ingin menebus kekecewaan 2 kali dalam perlawanan akhir. Ketewas dalam kedua final pada edisi pertama dan kedua lalu.
Danish Iskandar di sana. Afiq Danish ke Tuan Afif Iman. Tuan Afif Iman. Hafiz bergandingan bersama Nazwi Hakimi di centre back pasukan AMD. Afif Danish, kapten pasukan AMD, nampak tenang. Satu hantaran Afif ke sebelah kiri cuba mencari Ahmad Daniel Razali, back kiri pasukan AMD yang kelihatan semakin mara untuk bertindak selaku wing back bagi pasukan AMD. Sepakan percuma di sana. Ini merupakan sepakan percuma pertama yang diperolehi oleh pasukan Akademi Mokhtar Dahri. Afif Danish Saifuddin, penjaga gol MUFT, kelihatan tenang mengarahkan agar kedudukan penteng yang dibina berada dalam kedudukan yang tepat. Bolehkah AMD menggunakan peluang ini? Satu sepakan terus mudah dikawal oleh penjaga gol MUFT Afif Danish Saifuddin. Percubaan dari Danish Iskandar sebentar tadi, pemain midfield. Daniel ke belakang. Setakat ini kelibat Daini Mat Isa, striker utama AMD, nampak sedikit terselindung. Dia diikori rapat oleh Hisham Sazli, back tengah pasukan MUFT. Rahman di sana, pemain yang sudah pun mencipta nama dalam saingan Piala MFL untuk pasukan Selangor musim ini. Satu perkara yang menarik dalam saingan Liga Bola Sepak di negara kita adalah perkembangan mengenai keyakinan yang semakin diberikan oleh pasukan-pasukan ataupun kelab-kelab utama di negara kita untuk menyerap pemain-pemain dari Akademi Bola Sepak Mokhtar Dahri, dengan Selangor FC menjadi pasukan yang berjaya mengambil ramai pemain, sekurang-kurangnya 14 pelatih dari Akademi Mokhtar Dahri ke dalam pasukan remaja mereka. Kedah FC dilaporkan mengambil 13 pemain dari Akademi AMD, manakala 2 pelatih di kelab Terengganu FC dan 5 pelatih bersama dengan Johor Darul Takzim ataupun CDT FC. 10 pelatih menyertai skuad projek FAM MSN dalam saingan Liga Bola Sepak di negara kita tempoh hari. Dan seperti yang kita ketahui, ramai pemain-pemain berbakat sudah pun berjaya hingga menyertai pasukan senior seperti Arif Aiman, penyerang muda yang mempamerkan bakat semula jadinya. Beliau turut merupakan antara pelatih di Akademi Mokhtar Dahri pada satu ketika. Gerakan diatur di sana oleh pemain nombor 18, Aiman Amsyah. Aiman sepakan penjuru yang pertama untuk AMD. Aiman Amsyah juga telah mencatat nama selaku penjaring, telah menjaringkan 1 gol. Sepakan penjuru itu akan diambil oleh Ahmad Daniel Razali. Dan turut berada di sana pemain nombor 8,
hantaran ke depan dari Zainul Hakimi. Through pass yang berjaya dipintas di tampan Abdul Rahman, dibangi oleh Afiq Danish, kapten pasukan EMT. Akannya mencari kapten pasukan Adam Muiz. Hantaran bahaya di sana. Masih ada peluang untuk MUFT. Sepakan gol. Agak cemas sebentar tadi pintu gol pasukan EMT. Hantaran terus ke depan pintu gol. Sememangnya membahayakan, namun penjaga gol Syazrul Haziq beraksi dengan cemerlang untuk EMT setakat ini. Danish. Satu gerakan menggelecek cuba dilakukan, namun pecah di kawal lawan. Ahmad Taufik Luqman dan Hisham Sazali merupakan dua pemain back tengah yang kelihatan semakin kukuh bertahan mengawal benteng pertahanan MUFT. Agak sukar untuk Daini Mad Isa, striker EMT. Pemain berjersey nombor 29 itu pemain penjaring kedua terbanyak kejohanan. Sambil itu, setakat ini penjaring terbanyak adalah pada kejuaraan Prayu Cup. Setakat sebelum diambil kira peranan akhir adalah Muhammad Arsyad Muhammad Samsul yang mewakili pasukan MSN Terengganu. Namun pasukan MSN Terengganu gagal ke peringkat final. Afiq Danish. Gerakan ke sebelah tepi. Satu hantaran baik dan bagaimana? Oh, terkena tiang gol. Oh, juga tidak masuk. Satu peluang selesa. Tolakan yang tidak menjadi dari Nur Irfan Mosby. Selepas percubaan awal yang dilakukan oleh Daini Mad Isa terkena tiang gol. EMD hampir-hampir dapat memperolehi gol pertama mereka tadi. Peluang terbaik untuk EMD. Aiman Nur Irfan Mosby sebenarnya hampir dapat menjaringkan gol pribadinya yang ketiga, namun tolakannya tersasar di sebelah kiri pintu gol lawan. Tuan Afif. Satu hantaran liar dilakukan oleh Tuan Afif Iman. Sebahagian dari pelatih-pelatih di Akademi Mokhtar Dahri, pelatih-pelatih dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 berada di Akademi Bola Sepak Kebangsaan Mokhtar Dahri. Gerakan ke sebelah kanan Aiman Amsyah. Jadi tanduk di sana oleh Taufik. Aiman. Danish Iskandar. Terlepas juga dari kawalan Nur Irfan Mosby. Daniel. Ditanduk keluar. Mudah dikawal oleh penjaga gol MUFT Aif Danish Saifuddin. Adam Muiz. Gerakan dari bawah dilakukan di sana oleh Muhaimin Nur Azri. Mencari Abdul Rahman.
Membias. Alif di sana. Alif Irfan. Sayap kanan MUFT. Stop permainan masuk minit ke-18. Sudah ada keseimbangan build up yang dilakukan oleh kedua pasukan dengan AMD terlepas peluang terbaik mereka sebentar tadi. Offside. Sudah pun offside kedudukan Mohaimin. Gerakan ke belakang dari Faris Izzat. Hisham. Sudah ada dua pemain MUFT dalam kedudukan offside untuk menerima hantaran Hisham Sazali, centre back MUFT. Kejohanan bola sepak Prayu Cup edisi ketiga dilangsungkan selama 6 hari. Satu percubaan keberanian yang mau diberikan oleh pemain midfield pasukan MUFT untuk mencuba dari jauh pemain nombor 17 kapten mereka Adam Uwais sebentar tadi. Mulia Hairi bek kanan untuk AMD. Ahmad Daniel. Afiq Danish, kapten pasukan AMD. Satu gerakan umpanan sedikit kuat untuk mencari larian Mulia Hari. Bek kanan pasukan AMD Mulia Hari turut telah menjaringkan 2 gol untuk AMD di peringkat kumpulan lalu. ...20 minit separuh masa yang pertama. Final Prayu Cup 2023 di antara pasukan Akademi Mokhtar Dahri AMD menentang pasukan Universiti Malaysia MUFT. Kedudukan masih lagi kekal 0-0. Juara kejohanan ini akan menerima hadiah wang tunai RM10,000 beserta piala pusingan Piala Prayu Cup. 8 akademi bola sepak mengambil bahagian dalam saingan edisi ketiga pada tahun ini. Ke sebelah tepi berjaya dihalang oleh Ahmad Daniel. Afiq Danish, satu hantaran jauh sedikit kuat. Kedua pasukan masih lagi menghadapi ketumpulan penjudahan serangan mereka. Masih lagi mempamerkan corak permainan agak berhati-hati melalui build up dari bahagian bawah. Daini Mat Isa, striker AMD, kelihatan agak ketat dikawal pergerakannya. AMD berada dalam saingan kumpulan A bersama Penang Panthers, Akademi MS Sentral Kanu dan Akademi Felda. Through pass. Abdul Rahman menjangkakan dia dalam posisi offside.
Satu lorongan yang baik saya kira dilakukan tadi oleh pasukan MUFT melalui pemain midfield mereka Faris Izzat. Ada tolakan dari Zaim Iqbal back kiri pasukan MUFT ke atas pemain nombor 8 Nur Irfan Mosbi. Setelah permainan berlangsung 23 minit, tiada layangan kad dikeluarkan oleh pengadil perlawanan Ismail Saidi dengan kedudukan masih lagi seri 0-0 pada aksi final Prayu Cup 2023 ini. Aiman dia mencari kapten pasukannya Afiq Danish. Bola sudah pun melintasi garisan tepi. Sepakan gol untuk MUFT. Lontaran ke dalam, maafkan saya. Bagi pasukan bola sepak Universiti Malaysia MUFT, jurulatih pasukan mereka Rizwan Abu Shah merupakan bekas jurulatih bagi kelab ataupun pasukan PKNS FC bawah 21 tahun sebelum ini. Ada kecederaan memihak striker MUFT Abdul Rahman Daud, penjaring 2 gol kejohanan. Dia merupakan antara pemain yang telah pun mengharumkan nama Akademi Bola Sepak Mokhtar Dahri selepas berjaya mendapat perhatian pasukan Piala MFL Selangor pada musim ini dan turut merupakan antara pemain utama dalam pasukan Universiti Malaysia yang mengambil bahagian di berbagai kejohanan peringkat universiti, sama ada di peringkat ASEAN, universiti ASEAN ataupun di peringkat universiti di peringkat Asia. Satu hantaran jauh di sana, peluang untuk MUFT. Percubaan Muhaimin terkena benteng pertahanan lawan. Muhaimin di sana. Percubaan Muhaimin Nur Azri. Muhaimin Nur Azri, pemain sayap kiri, cuba menguji penjaga gol pasukan EMD Syazrul Haziq. Rizwan Abu Shah, bekas jurulatih skuad bawah 21 tahun PKNS. Dia juga merupakan bekas jurulatih yang pernah membawa pasukan MUFT ataupun pasukan bola sepak Universiti Malaysia ke kejohanan peringkat ASEAN dan Asia. Afiq Danish, cantik kawalan, gerakkan ke sebelah tepi. Danish Iskandar menanti. Terlepas serangan yang dilakukan oleh EMP. Ada tarikan yang dilakukan oleh Nur Irfan Mosbi. Amaran awal diberikan kepada Nur Irfan Mosbi oleh pengadil. Dia perlu berhati-hati untuk tidak dilayangkan kad kuning. Clearance dilakukan di sana oleh Nazwi Hakimi. Larian Danish Iskandar disekat di sebelah tepi.
untuk menghadirkan lontaran ke dalam kepada pasukan MUFT. SM. Kalau dekat beritahu Abdul Rahman di seberang sana. Dua pemain AMD mengapit pergerakan Abdul Rahman dan akhirnya sepakan penjuru yang pertama untuk MUFT di separuh masa yang pertama. Satu sepakan penjuru memihak AMD setakat ini. Dan kelihatan Kapten pasukan MUFT Adam Uwais ditugaskan untuk mengambil sepakan penjuru itu. Adam turut meletakkan namanya sebagai antara penjaring MUFT pada kejohanan peringkat kumpulan lalu. Adam Uwais, Kapten bagi pasukan MUFT, akan menjadi keluarkan dari kawasan bahaya sambil ada tarikan yang dilakukan oleh pemain MUFT berjersey nombor 3 Faris Izzat ke atas gerakan Ahmad Taniau ke atas Zainur Hakimi. Sebenarnya ada kecederaan pemain melibatkan pemain EMD di sana. Tani Mat Isa menjaring kedua terbanyak kejohanan dengan 5 gol, berusia 17 tahun, dirantai pergerakannya petang ini oleh pihak lawan. Kecederaan tadi dialami oleh Afiq Danish, Kapten pasukan EMD. Cuaca masih tampak cerah di Akademi Bola Sepak Mokhtar Dahri di Gambang, Kuantan. Jurulatih Fauzi Kasim terus memberikan semangat kepada pemain-pemainnya untuk memburu jaringan pertama peranan. AMD turun untuk mempertahankan kejuaraan mereka, manakala MUFT memburu ingin menebus kekecewaan 2 tahun tewas kepada AMD di pentas final Prayu Cup. Nur Irfan Mosby. Oh, terlepas Nur Irfan di sana, peluang untuk AMD. Nur Irfan. Oh, sayang. Diselamatkan oleh Afiq Danish. Dan selamat pintu gol MUFT tadi. Dan kini MUFT pula mengatur gerakan mereka. Ada halangan ke atas pemain EMD, kata pengadil, untuk sepakan percuma kepada pasukan EMD. Tampak sedikit halangan yang dilakukan tadi oleh Adam Uwais. Mulia Hairi. Ke tepi diatur oleh Tuan Afif Iman. Nazwi, centre back pasukan EMD. Afiq Danish, Kapten pasukan, mengalami sedikit kecederaan sebentar tadi. Jadi kawal oleh Mulia Hairi, terlepas, dilarikan di sana. Bagaimana kata pengadil, sepakan penjuru. Gerakan Aiman Amsyar sedikit menghadirkan tekanan di benteng sebelah kiri pasukan MUFT. Sepakan penjuru yang kedua untuk AMD di separuh masa yang pertama. Ahmad Daniel yang akan mengambil sepakan ini. Satu sepakan yang agak kuat.
Tandukan gagal dilakukan oleh Mulia Hairi. Lontaran untuk MUFT. Danish Arif yang melakukan lontaran di seberang sana. Bek kanan MUFT. Masih lagi tanpa jaringan pada aksi final Merayu Cup 2023 di Stadium Mini Akademi Bola Sepak Kebangsaan Mokhtar Dari di Gambang. Sepermasa yang pertama berbaki lebih kurang 12 minit lagi. Abdul Rahman. MUFT terpaksa bermula dari bawah, hantaran ke sebelah kanan tidak dapat dikawal di sana. Terapkan. Di sana ada sedikit tolakan. Teruskan ke, oh ada kekasaran, namun ada dua pemain MUFT yang terbaring, namun kekasaran di, saya kira di luar kawasan penalti itu. Nampaknya ada kecederaan yang mungkin agak serius dialami oleh pemain MUFT. Kapten pasukan mereka Adam Uwais kelihatan menutup bahagian mukanya, mungkin berlaku sedikit pelanggaran ke bahagian muka beliau. Namun MUFT memiliki peluang. Mereka diberikan sepakan percuma oleh pengadil kerana berlaku kekasaran sebentar tadi. Kecederaan yang dialami oleh Adam Uwais mungkin merupakan lebih dilihat sebagai pelanggaran yang tidak disengajakan oleh bahagian benteng pertahanan AMD. Syazrul Haziq perlu berwaspada di 10 minit yang terakhir ini, khususnya melalui sepakan percuma yang akan diambil oleh pasukan MUFT. Kedudukan bola dengan pintu gol kalau kita perhatikan agak dekat, dan kelihatan Abdul Rahman Daud, pemain bagi pasukan Piala MFL Selangor, bekas pemain terbaik kejuaraan Merayu Cup edisi pertama. Beliau bersama dengan pemain nombor 6 Alif Irfan. Namun Abdul Rahman dilihat mau mengambil sepakan itu. Apakah Alif? Sama-sama kita tunggu. Abdul Rahman, oh cantik! Abdul Rahman Daud memecah kebuntuan jaringan pada minit yang ke-37. Dia menjudahkan setup yang baik, set piece yang berjaya disempurnakan oleh pasukan MUFT. Sepakannya menerjah ke bahagian sebelah kiri pintu gol AMD. Jadi pada minit ke-37 MUFT memperolehi gol melalui pemain muda Abdul Rahman Daud. Untuk Abdul Rahman menghasilkan gol pribadinya yang ketiga di kejuaraan ini. Sememangnya kedudukan sepakan percuma yang dimiliki oleh MUFT tadi memberi ruang yang lebih besar untuk mereka menjaringkan gol melalui kedudukan itu, dan itulah yang diterjemahkan oleh Abdul Rahman Daud.
Tadi AMD pasukan juara bertahan ketinggalan 0-1 ketika ini. Tekanan mungkin sedikit dirasai oleh pasukan AMD. Namun masih ada lebih kurang 7 minit, tidak termasuk masa tambahan yang perlu digunakan oleh pasukan AMD. Setidak-tidaknya mereka perlu mengikat MUFT dengan kedudukan seri setelah tamat separuh masa yang pertama. Nazwi. AMD cuba mengasak di sebelah kanan kawasan MUFT. Adam Wes, Tuan Afif, terlepas dari kawalan Aiman Amsyah. MUFT menguasai permainan. Gerakan untuk Abdul Rahman, untuk Khairil Mat Zain. Adam Uis. MUFT kelihatan memperkemaskan build up mereka. Mohaimin terlepas dari kawalan Zaim Iqbal. Dan memberikan sepakan percuma untuk AMD. Juara bertahan kini berada dalam keadaan yang sedikit tertekan untuk mereka mengharungi baki lebih kurang 5 minit di separuh masa yang pertama ini. Satu hantaran ke depan, cuba mencari Daini. Namun kepantasan Aif Danish Saifuddin, penjaga gol MUFT, percaya mengawal bola, meninggalkan pintu golnya tadi. Alif Irfan, Alif Abdul Rahman, percubaan dari Abdul Rahman melewati tinggi. Permainan berbaki 4 minit di separuh masa yang pertama. Perlawanan akhir Prayu Cup 2023 di antara pasukan Akademi Mokhtar Dari berjersey merah menentang MUFT, pasukan bola sepak Universiti Malaysia. Ini merupakan final kali ketiga di antara kedua pasukan di kejuaraan Prayu Cup ini. Kedua kejuaraan sebelum ini, edisi 2021 dan 2022, dimenangi oleh pasukan AMD. Oh, satu tolakan ke belakang tampak sedikit berbahaya. Danish. Fauzi Kasim, jurulatih AMD, pasti sedikit tersentak dengan upayaan lawan mendahului pasukannya pada minit ke-37 tadi. Dilarikan oleh Aiman. Aiman cuma menewaskan 3 pemain. Namun kemas. Bola menjadi rampas oleh pihak lawan. Abdul Rahman untuk Adam Uwais. Khairil membuka permainan untuk sayap kanannya Alif Irfan. Ada pemain yang mengalami kecederaan di hadapan grandstand. Nadir memberhentikan permainan. MUFT mencatatkan kemenangan pertama di peringkat kumpulan
Pasangan dalam kumpulan B menewaskan Akademi Bola Sepak Mutiara Impian 3-2. Perlawanan itu berlangsung sengit. Di perlawanan kedua mereka menewaskan Akademi JDT 4-1. Dan perlawanan ketiga di peringkat kumpulan, MUFT menewaskan Akademi Sime Darby dengan 3 gol berbalas 1. Permainan disambung semula dengan baki saingan tinggal lebih kurang 2 minit, tidak termasuk masanya akan dilanjutkan oleh pengadil. Namun saya kira mungkin tidak banyak masa yang akan diberikan oleh pengadil di masa tambahan. Mungkin sekitar 2 ataupun 3 minit. Abdul Rahman di sana. MUFT mengasak. Hantaran ke sebelah tepi dikawal oleh Muhaimin. Adam Wis. Jangan terbuangkan. Tertanya dia berapa minit. Terbuangkan atau tak kita dalam tarik. Tanya isi atau tanya Rufi. Sepakan penjuru yang kedua untuk MUFT. Tepat 3 minit. Sepakan penjuru yang kedua. Satu sepakan yang baik. Terlepas dari tangkapan, namun pengadil sudah pun menyiapkan whistle. Tangkapan yang mau dilakukan oleh penjaga gol AMD Shazrul Haziq dikasari oleh pihak lawan. 3 minit masa yang dilanjutkan. Jadi masih ada peluang untuk AMD mencari memburu gol penyamaan mereka. Shazrul Haziq ditewaskan oleh Abdul Rahman Daud pada minit ke-37 melalui sepakan percuma yang dimiliki oleh MUFT. Hanya 4 gol yang berjaya membocori pintu gol pasukan MUFT dari peringkat kumpulan dan peringkat separuh akhir lalu, termasuk perlawanan separuh akhir lalu. AMD mengasak di sana. Aiman Hamsyar terus, masih lagi Aiman, teruskan kata pengadil. Serangan di peringkat akhir yang dilakukan oleh AMD tadi berjaya disekat oleh benteng pertahanan MUFT. Kita sudah pun dapat melihat bagaimana kekentalan dua centre back pasukan MUFT, Ahmad Taufik Luqman dan Hisham Sazali, bersama dengan back kanan mereka Danish Alif dan juga Zaim Iqbal beraksi dengan kemas. Nazwi Hakimi terpaksa menolak ke belakang, diasak oleh Abdul Rahman Daud tadi. Nazwi, centre back AMD. Pemain berkaki kidal untuk AMD. Ada gerakan tarik menarik dilakukan oleh pemain kedua pasukan. Nur Irfan Mosby cuba melepaskan dirinya tadi dari kawalan pihak lawan. Mereka sudah pun melepasi 2 minit yang pertama dari 3 minit masa tambahan. Hanya tinggal beberapa saat saja lagi untuk pasukan MUFT mendahului menamatkan aksi permainan separuh masa yang pertama dengan mendahului juara bertahan AMD 1-0.
Adam Wiz, kapten pasukan, gerakan ke sebelah tepi cantik untuk Abdul Rahman di sana. Abdul Rahman Daud. Oh, cantik hantaran itu dan itu dia gol kedua pasukan MUFT. Terhasil di saat-saat akhir masa kecederaan. Satu gerakan yang baik. Muhaimin Nur Azri nampaknya percaya menewaskan Syazrul Haziq buat kali yang kedua. Dan secara langsung Pengaril sudah menamatkan aksi separuh masa yang pertama. Pasukan M50 berjaya mendahului EMD dengan 2-0. Mereka memperolehi gol kedua di saat-saat akhir permainan separuh masa yang kedua, separuh masa yang pertama. Satu gerakan menyerang berpunca dari sebelah kanan kawasan EMD. Jadi separuh masa yang pertama pada final Prayu Cup 2023 di antara pasukan Akademi Bola Sepak Mokhtar Dari menentang MUFT berakhir dengan pasukan MUFT mendahului pasukan EMD. Juara bertahan dengan 2-0 untuk menutup saingan separuh masa yang pertama. Jadi kita berehat dulu seketika dan akan kembali untuk sepak mula separuh masa yang kedua nanti. Kita jumpa lagi.